Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, aku rasa macam dah lama gila aku tak buat video. And sebenarnya bukanlah aku menghilangkan diri, bukan kerana aku dah bosan ke, aku tak ada cerita ke apa. Itu semua sama sekali tidak benar. Aku diamkan diri kerana aku tak sihat. Sekarang ni Alhamdulillah keadaan aku dah okey. Suara aku pun macam dah okey juga. Sebelum ni aku demam teruk, tahu tak? Lepas tu aku pergi check, nasib baik aku tak ada COVID. So Alhamdulillah demam panas biasa je. Sekarang ni dah recover balik. Memang ambil masa yang sangat lama untuk aku pulih sepenuhnya. Bila demam tak larat, kau faham je lah kan. Nak bercerita pun tak lalu, nak bercakap pun, jangan kata nak bercakap, nak makan pun tak lalu. So macam mana aku nak tampil cerita dengan korang kan. Apatah lagi nak cerita berkaitan dengan makhluk halus kan. So itu semua adalah risiko pada aku. Dan sepanjang aku sakit ni pun sebenarnya adalah beberapa story yang tak berapa best. Tapi bukan itu yang aku nak cerita dengan korang. Hari ni aku nak share dengan korang kisah tentang asap dan juga makhluk halus ni. Okey, dia sebenarnya lebih kepada cerita yang aku nak sampaikan ni tentang orang yang suka bakar sampah di kawasan perumahan diorang. Okey, dia bukanlah satu cerita yang sangat seram, tetapi sikit sebanyak korang boleh ambil iktibar. Yang mana korang rasa macam boleh pakai tu, boleh ambil lah. Mana yang rasa macam tak boleh pakai tu, skip saja. Sebelum aku lanjutkan cerita aku nak beri pesanan penaja kepada korang semua. Sekarang ni keadaan cuaca kita kan tak berapa okey. Hujan panas. So keadaan memang mudah untuk terdedah dengan penyakit-penyakit, apatah lagi virus. So korang please stay at home. Hati-hati, banyakkan minum air. Jaga kesihatan. Semoga semua yang tonton video ni dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku nak korang semua sihat je, okey? Sebab bila korang dah start sakit, sangat-sangat terseksa di mana korang nak buat kerja pun tak boleh. So stay healthy, okey? Jadi, sambung dengan kisah yang aku nak share dengan korang ni. Okey, dia ada beberapa cerita, tapi hari ni aku akan selitkan beberapa sahaja. Actually banyak tau, tapi aku nak cerita mana yang tak berapa panjang dan sedikit ringkas cerita dia. Tapi selalunya cerita aku kalau aku cakap ringkas pun panjang juga and boring betul. Tak apa, aku cuba seringkas yang boleh. Okay? Kisah ni adalah kisah pertama waktu ni pengalaman masa aku duduk rumah sewa, masa aku belajar lagi tau. Okay, kisah ni berkaitan dengan seorang pakcik ni, dia suka sangat bakar sampah. Tapi yang peliknya, dia bakar sampah tu dekat kawasan satu pokok besar. Okey, biasa kalau pokok besar, kalau korang tahu lah kan, yang ada setengah pokok besar tu, akar-akar bawah dia tu macam tinggi sikit. So dia nampak macam busuk. Tapi sebenarnya dia busuk tau. Dia memang pokok, akar dia macam akar yang berselerak tu kan. Jadi pakcik ni setiap petang dia akan bakar sampah kat situ. So kalau ada macam dia nak bakar kertas-kertas ke apa kan, dia akan kumpulkan kat pokok tu. Okey. Jadi aku ni sebagai orang yang memang boleh melihat benda-benda macam ni kan, awalnya aku tak terfikir pun benda-benda yang pelik ke, mencurigakan ke. So bagi aku macam orang nak bakar sampah, orang tu nak bakar sampah tu normal. Okey, mungkin dia tak nak buang sampah ke, atau mungkin sampah yang orang kampung-kampung kan selalunya macam sampah-sampah kan dia orang bakar. Jadi aku tak ambil pot. Sampailah satu hari tu, masa tu aku balik sekolah lewat juga, and then aku balik tu aku basuh kain, aku jumpa kain kat luar. So satu hari itulah yang aku ternampak pakcik tu tengah bakar sampah kat situ, dan aku nampak ada 3 jelmaan jin yang mendekati kat kawasan situ. Jadi bila sampah tu terbakar, asap kan ada banyak macam tu kan, benda tu duduk dekat situ. Ada satu tu yang memang muka rahang dia sampai ke bawah tau. Ada satu lagi tu yang jenis macam dia nak kata macam obo-obo tak, tapi dia macam tu lah, beralun-alun macam tu, kurus. Lepas tu ada something yang berjuntai-juntai kat belakang dia. Dia pun duduk kat situ. Jadi 3 jemaah ni rupa yang berbeza. Dia orang duduk dekat situ untuk aku rasa makan asap tu kot, sebab diorang punya mulut terbuka tau. So jemaah ni dia tak real nampak jelas seperti satu objek yang nampak fizikal dia macam manusia kan. Tak, dia macam sama-sama, tapi kau boleh nampak rupa dia. Aku susah nak jelaskan tentang rupa dia yang sebenar, sebab kalau aku tengok dengan mata kasar aku sendiri pun, rupa dia memang lain daripada yang lain, tapi kau boleh tahu struktur bentuk dia macam mana. Sebab tu aku boleh bagi korang bayangkan
macam mana rupa dia tau. Kenapa aku cakap mulut dia terbuka tu? Sebab dia ada rupa, tapi dia tak nampak macam real. Faham tak? So benda tu lah yang ada kat kawasan asap tu. Jadi pakcik ni aku tak tahu sama ada dia buat benda tu dia tahu ataupun tak. Tapi memang dia akan bakar kat kawasan yang sama. Dan kalau untuk pengetahuan korang, ada setengah orang, kepercayaan setengah orang ni, dia akan beri macam seolah-olah beri makan tau kat benda tu. Tapi aku tak tuduh, tapi adalah beberapa faktor lain yang membuatkan aku rasa macam dia ni connecting dengan sesuatu yang tak baik ni. Tapi bukan aku nak tuduh ni just cerita je sebab apa yang aku nampak tu yang menunjukkan cerita. Tapi kita tak boleh percaya benda ni sepenuhnya sebab jin ni suka menyesatkan kita dan dia suka buat kita sebagai manusia ni buat satu spekulasi yang tak baik antara manusia. So berlakulah sesuatu yang tidak baik di mana kita fitnah dia dan sebagainya kan. Jadi cerita ni sekadar cerita sahaja. Jadi kat pokok tu pula sebenarnya bukan aku sahaja, okey aku nampak tapi bukan aku sahaja yang rasa pokok tu something. Okey, beberapa hari lepas peristiwa tu aku macam tertanya kat kawan aku tentang pokok yang ada kat situ. So dia ada cerita lah, sebenarnya pokok tu memang macam seram gila. Ada beberapa kali jugalah orang-orang persekitaran kat situ pernah kena ganggu. Malam-malam orang tak berapa berani lalu kat kawasan tu. Sebab pokok tu dia memang tepi jalan tau. Dia ada lorong untuk pergi ke kawasan perkampungan belakang tu. Tetapi orang memang takut. Budak-budak memang tak berani. Kalau senja-senja diorang tak berani main kat area situ. Sebab ada orang pernah dengar tangisan, ada orang pernah dengar suara orang mengilai, ada orang pernah kena, dia bawa motor, tiba-tiba motor dia berat gila, and then dia tengok kat side mirror ada benda menumpang kat atas motor dia. So kat kawasan tu memang scary. Sebab tu aku rasa macam pokok tu dengan owner yang bakar sampah kat situ tu macam ada satu connection tau. Sebab benda tu dia bakar setiap petang macam nak dekat maghrib, macam 6.30 macam tu. Untuk pengetahuan korang, kalau korang nak buat aktiviti sebegitu, korang tak boleh buat pukul 6.30 ke atas. Sebab time macam tu, benda tu memang tengah aktif di kawasan persekitaran kita. Sebab dia masa tu lah dia memang dah cuba nak keluar ramai-ramai tau. Sebab masa tu lah yang aku akan nampak dengan sangat banyak jelmaan benda-benda ni. So itu dah kisah pertama aku. Jadi kisah yang kedua, waktu ni kisah yang pertama ni belum membuktikan lagi yang sebenarnya benda tu ada kena mengena dengan asap dan dia suka dengan asap. So kisah yang kedua ni berlaku dekat family aku sendiri, di mana macam biasalah mak aku ni petang-petang dia suka siram pokok. Dia depends pada kawasan tau. Okey, yang ni aku cerita masa kawasan kat kampung. Ada satu hari tu mak aku nak siram pokok tau. Lepas tu mak aku ni dia memang akan buat kerja-kerja tu petang sebab petang je dia free. Tengah hari dia busy dengan masak, dapur dan sebagainya kan. So petang je dia akan free dan petang dia tu bukan petang yang biasa-biasa. Petang yang memang lewat nak ke maghrib. Jadi macam dalam pukul 6.20 something dia dah lepak kat luar siram pokok apa semua. And dia bakar sampah. So kalau kawasan perkampungan memang tak ada tong sampah tau. Dia berbeza dengan kawasan taman-taman apa semua. Jadi orang-orang yang duduk kat kampung ni kebiasaannya diorang akan tanam dan bakar. Tapi paling simple ialah bakar lah. Siapa yang rajin nak cangkul-cangkul, buang cangkul-cangkul lubang, buang sampah kat dalam lubang tu nak kambus balik apa semua kan. So benda yang paling mudah adalah bakar. Jadi ada satu hari tu aku memang tiba-tiba masa tu aku macam nak keluar lah. Aku macam nak tengok mak aku. Sebab aku selalu tahu lah mak aku aktiviti dia waktu petang je kalau kat kampung dia suka bakar sampah lah, dia suka siram pokok dan sebagainya. So masa tu lah aku nampak mak aku bakar. Aku tanyalah, siapa yang bakar sampah tu? Mak aku cakap mak aku yang bakar. Jadi aku cakap kat mak aku, okey nanti nak masuk rumah, sebelum nak masuk rumah make sure asap tu tak berkeliaran. So maksudnya bila dah settle bakar tu, nak masuk rumah kena basuh asap tu. Maksudnya jangan bagi dia berawangan lah. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab asap ni benda-benda tu memang suka. Waktu mak aku bakar tu, benda tu asalnya jelmaan jin ni dia ada dalam 2-3 lah dekat persekitaran tu. Belah belakang sana tu hutan juga. So memang banyak. Alhamdulillah. Sorry. Jadi masa tu aku nampak pergerakan jemaah tu mendatang dekat kawasan pembakaran mak aku tu. So sebab itulah aku rasa macam tak seronok. Sebab apa? Kenapa nak takut dengan benda tu sedangkan tak ada apa-apa? Kalau orang tak nampak apa masalah dia? Betul akan ada orang petikaikan macam tu. Tapi since mata aku nampak, nasihat aku kan, kenapa kita kena jaga benda tu? Sebab benda tu akan ikut kita masuk rumah. Contoh yang terjadi kat mak aku waktu tu kan. Bila mak aku bakar sampah, dia tak tahu. Dia masa tu dia tak tahu lagi nak apa macam mana. Maknanya dia tak matikan lah asap tu. Dia masuk rumah. Benda tu follow tau. Bila benda tu follow, katakanlah dalam rumah korang ada baby ataupun ada haiwan ke apa ke. Kalau benda tu menumpang masuk rumah kan tak bagus. So baik kita
kalau kita tahu, lebih baik kita elak lah daripada benda tu berlarutan. Sebab itulah bila masuk rumah kita kena baca doa. Dan kalau untuk mudah korang faham lah, maksudnya bagi aku, sekadar aku nak bagi tips kat korang, kalau korang bakar sampah korang, lepas dah settle bakar sampah tu, pastikan asap tu dah habis. Tak ada dah, biarkan dia berasa-rasa halus, dia naik dekat atas langit apa semua kan. Jangan biarkan macam tu. Make sure korang basahkan dia dengan air ke macam mana ke, bagi asap tu tak ada dah. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas, ludah 3 kali kat kawasan tu. And then masuk rumah, bacalah doa masuk rumah. Macam tu. Untuk elak daripada benda tu, yang benda yang liar ni masuk ikut dalam rumah. Itulah yang kebiasaannya mak aku buat, dan aku akan pastikan kalau macam aku nampak benda tu sebelum masuk rumah pun aku buat benda yang sama. Aku tak tahu starting bila, tapi daripada kecil aku rasa siapa dah ajar aku kena baca surah Al-Ikhlas tu, ini ludah. So supaya benda tu tak ikut masuk dalam rumah. Kalau korang ada tips doa-doa lain kan, korang boleh share kat dalam komen, sebab ramai je orang boleh tahu, dan ilmu kita kena kongsi. So aku ni bagi tahu apa yang aku biasa amalkan lah kalau nak masuk rumah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, macam aku alhamdulillah aku macam boleh nampak benda tu, and aku boleh cuba untuk lindungi diri lah. Maksudnya macam okey, aku dah nampak dia, aku pun baca doa macam tu. Tapi kalau orang yang tak nampak, kadang-kadang dia rasa dia tak tahu sama ada benda tu sebenarnya benda tu ke, ataupun perasaan dia ke. Kadang-kadang orang lupa tau. Kadang-kadang, aku bukan nak cakap semua orang tau, tapi kita manusia memang macam tu. Kita ada sifat lupa. Kadang kita lupa dari segi macam mana, kita lupa untuk baca doa, untuk nak protect diri kita. So benda tu lah yang korang kena hati-hati. So kepada mak-mak, bapak-bapak kat luar sana yang suka bakar sampah, kalau boleh elaklah daripada buat sesuatu kerja yang separuh macam tergantung. Maksud aku macam asap tu biar dia. Selain daripada benda tu pun, kita kena jaga persekitaran kan, environment kita, udara kan. So apa salahnya kita berhati-hati macam tu. Tak nak buat pun tak apa, tapi ni apa yang aku nampak dan apa yang aku buat lah kalau sekiranya mak aku bakar ke apa semua. Dan kalau boleh nak elak lagi daripada berurusan dengan makhluk-makhluk ni semua, korang amalkan bakar sampah korang waktu tengah hari. Tapi aku faham lah, sebab bila lepas Zuhur macam tu kan masih panas terik, matahari masih tercangak lagi kan. So memang panas. Tapi kalau nak lebih baik buat pada waktu tu, tak elak lah daripada bakar sampah waktu petang. Sebab aku tengok mostly kalau kat kampung kan, orang akan bakar sampah waktu petang. Mungkin sebab waktu tu redup, lepas tu cuaca pun okey-okey, and then suasana tu tak berapa menyeramkan dan tak berapa boring sangat kan. Tapi tak apa, boleh je buat mana-mana as long as korang sentiasa amalkan baca doa untuk pelindungi diri korang sendiri. Okey, terus kepada cerita yang seterusnya. Ini kisah pula ni terjadi dekat jiran. Okey, jiran bukan rumah aku. Masa tu kat rumah saudara aku, tapi jiran tu dia bakar sampah. Okey, waktu tu memang betul-betul nak dekat maghrib tau. Jadi aku masa tu nak ambil... Siapa ni? Kejap. Okey, sorry, scammer. Aku tak tahu. Tiba-tiba nama panjang-panjang call aku. Okey, sambung balik. Jadi waktu tu aku nak pergi kat kereta. Masa tu kat rumah saudara aku ke rumah atuk aku. Aku tak ingat dah. Aku nak pergi kereta ambil barang lah. Memang waktu tu dah memang nak maghrib sangat-sangat dah. Azan tinggal lagi beberapa minit je nak berkumandang. So aku pergi ambil kat kereta. Makcik tu tengah sibuk bakar. Kau tahu masa tu dia tengah tarik-tarik sampah. Macam lebihan daun-daun rumput kering tu kan. Dia nak kumpulkan untuk bakar tu. Alhamdulillah. Sorry. Bila dia buat macam tu kan, dia tengah tarik-tarik tu, ada satu jelmaan lembaga ni besar sangat-sangat tinggi, warna hitam, bertaring tau. Dia duduk belakang makcik tu. Lepas tu apa yang dia buat, aku tengok tangan dia, kan makcik tu tengah nak sapu tu kan, tangan dia tu macam memeluk makcik tu. Lepas pada tu makcik tu tiba-tiba dia macam kena sampuk, dia macam tak betul. Lepas tu anak dia datang kat luar panggil, mak kenapa ni gini-gini, bising riuh kejap keadaan kat situ. Tak tahu macam mana, mak dia macam tu kan. Lepas tu masuk rumah, aku tak tahulah dia orang buat apa, sebab aku tak nampak selebihnya. Dia orang pun tak apa kecoh, sebab antara dia orang je, mungkin sebelum ni mak dia dah pernah kena ke tak tahulah, wallahu alam. Cuma apa yang terjadi waktu tu adalah kerana macam kau faham tak? Mungkin aku rasa benda tu rasa macam dia diberi makan. Mungkin, wallahu alam. Aku tak tahu apa yang dia fikir, tetapi apa firasat aku mengatakan seolah-olah dia macam sukalah macam makcik tu duduk kat kawasan tempat kat luar tu, padahal dah dekat dengan maghrib. Macam tu. Jadi itulah lembaga yang aku nampak. So bila setiap kali kejadian orang bakar-bakar sampah,
memang akan nampak even waktu siang. Sebab itulah aku cakap, kalau tengah hari, kenapa aku suggest kat korang bakar waktu tengah hari? Waktu tengah hari berbeza. Aku tak pernah bakar sampah tau. Tapi pada waktu tengah hari, aku pernah buat bakar sampah. Which is aku bakar daun-daun kering saja bagi asap tu naik. Tapi memang tak ada jemaah tu. Jemaah tu tak datang. Plus tengah hari ni, waktu terik ni, dia susah sikit. Macam pandangan mata aku kalau tengah hari ni, benda-benda tu ada. Tapi sama-sama. Susah untuk kau nampak. Okey, yang ini pun tak nak. Yang ni Toriul. Contoh. Itu nama-nama yang orang kita gelarkan lah. Maknanya nak macam aku nak jelaskan, okey, ini adalah jemaah ini adalah jemaah itu. Tak boleh. Sebab dia tak ketara. Aku tak tahu kalau ada orang lain yang boleh nampak waktu siang, dia nampak jelas objek yang dia nampak tu, jelmaan tu macam mana. Tapi bagi mata aku sendiri, aku memang tak nampak jelas bila tengah hari. Dia ada, kita nampak itu adalah jelmaan jin, tetapi kita tak nampak dia persis muka apa. Macam aku boleh explain kat korang, ada lembaga gigi taring apa semua tu kan. Yang tu pada kejadian bila petang dah nak dekat maghrib, bila malam, yang tu kita akan nampak betul lah. Tapi kalau tengah hari memang sukar untuk nampak jelas lah. Okey, ada lagi satu kisah. Yang ini kisah ni aku tak tahu siapa yang pemilik pembakar sampah tu. Okey, pada waktu tu dah macam petang juga. Aku baru balik kelas tau. Masa aku on dia nak balik tu, aku nampak lah ada seorang makcik ni. Dia pakai macam lebih kurang kain batik kot. Lebih kurang macam tu lah. Makcik lah bongkok kan tengah sampah-sampah sampai dekat kawasan situ. So aku ingat memang betul-betul orang. Sebab aku memang tak detail tengok lah. Masa sekali pandang kita akan rasa macam manusia. Sebab aku ni kadang-kadang benda yang aku boleh jelas nampak yang dia ni adalah jelmaan, aku boleh tahu. Ada part dia jelma betul-betul persis manusia, aku keliru. Aku macam tak berapa nak tahu. Sebab kita kadang-kadang tengok orang bukan kita tengok betul-betul detail kan. So waktu tu lah aku nampak makcik tu tengah sapu-sapu. Bila aku nak sampai kat rumah aku je, dekat kawasan pintu pagar rumah aku tu, aku nak buka macam tu, aku terasa macam ada satu tiupan angin tau. Kuat sangat-sangat sampai tudung aku macam terselak tau. Lepas tu aku rasa macam tak sedap. Tapi aku tak nak pandang sebab aku tahu dah nak dekat maghrib, tak elok kan. Jadi bila aku nak tutup pintu tu, aku terkejut gila. Makcik tu betul-betul kat tingkap pintu rumah aku tu. Maknanya bila aku nak tutup tu, dia duduk kat situ kan. Lepas tu dia macam ni. Aku memang sangat-sangat terkejut waktu tu. Lepas tu aku terus tutup kunci tu kan. Aku lari. Lepas tu bila aku dah lari, aku pergi intai balik dekat dapur tu. Aku intai balik macam tu, aku nampak makcik tu hilang. Dan makcik tu hilang macam asap. Dia hilang macam tu. Maksudnya bila dia pergi, dia pusing. Kita nampak lah belakang dia tu. Tapi dia halus je. Lama-lama hilang. Memang tak nampak apa-apa. Aku jenuh gonyong mata aku. Memang aku nampak hilang macam asap. Itu adalah kali yang keempat kot lepas peristiwa aku nampak yang jenis hilang macam tu. Biasanya jemaah ni aku nampak bila dia hilang macam tu je tanpa kesan. Yang ini dia hilang membentuk asap dulu baru dia tak ada. So kat situlah aku tahu kenapa orang ada cakap, kadang-kadang orang kata bila kita bakar kemenyan benda tu makan. Bukan kata kemenyan je tau, bukan kata asap kemenyan je, asap. As long as asap. Aku tak tahu kenapa benda-benda tu memang ada dan memang tak dinafikan apa yang orang tua tercakap dulu-dulu betul. So, apa yang aku share dengan korang hari ini adalah bukan kerana aku nak takutkan korang dan bukan kerana aku nak menyatakan apa yang aku cakap ni adalah benar dan benar. Ini adalah apa yang aku lalui dan apa yang aku nampak. Sekiranya korang ada alternatif lain untuk elak daripada berlaku gangguan dengan benda-benda macam ni, korang boleh buat cara korang sendiri, tak ada masalah. Cuma aku nak bagi tahu kalau aku sendiri, aku akan elak lah untuk bakar sampah pada waktu petang dan aku akan elak lah untuk pastikan asap tu masih menyala lagi. Itu adalah benda yang aku seharusnya buat. Sebab aku tak nak benda tu, even bukan kalau akulah, mak akulah rajin buat kan. Aku tak nak benda tu ikut masuk dalam rumah. Sebab bila dia dah masuk dalam rumah, dia dah mudah untuk in and out. Faham tak? Maksudnya nanti next time dia nak datang, dia datang. So bila dia dah ada dalam rumah, aku tak selesa sebab mata aku boleh nampak. Kalau aku tak nampak, tak ada masalah. Tapi bila aku nampak, dia terjejal lah. Sebab tu aku elak daripada berlakunya benda-benda macam tu. So tak ada masalah kepada yang duduk dekat kawasan perkampungan. Kalau korang jenis suka bakar sampah, boleh bakar macam biasa, cuma tambahkan amalan korang di mana setiap korang nak buat apa-apa dan setiap penutup daripada buat apa-apa tu
baca doa, okey, untuk elak daripada gangguan-gangguan jin ni. Okey guys, sampai di sini saja perkongsian aku untuk tajuk kali ni, dan ini adalah pengalaman aku sendiri. Seperti biasa, tak semua yang aku cerita ni korang kena ambil jadi pengajaran yang sebenarnya, sebab lain orang kan lain pengalaman, lain orang lain ujian dia. Jangan anggap apa yang aku cerita ni ada satu benda yang seharusnya korang ikut, sebab aku pun budak baru belajar, aku pun budak hingusan, tak tahu apa-apa, cuma bercerita melalui pengalaman sahaja. Memang kalau aku cerita pasal pengalaman, korang memang kata, tak ada bukti, apa je. Aku tak minta kepercayaan siapa-siapa, aku just share apa yang aku buat dan aku share apa yang aku lalui sahaja. Ini adalah sebagai cerita perkongsian aku kepada korang. Nak ambil dengar, nak ambil sebagai iktibar boleh ambil, kalau tak nak pun tak apa. Aku pun tak paksa siapa-siapa untuk meminati cerita-cerita aku, okay? So sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan, kesilapan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.